Kementerian Kesihatan sendiri. Okey, apa pun, insyaAllah kita lindung diri, lindung semua. Yang belum mendapatkan suntikan dos penggalak boleh rujuk kepada aplikasi media sosial MySejahtera dan juga di aplikasi Kementerian Kesihatan Malaysia untuk anda dapatkan suntikan dos penggalak anda. Okey, jom sama-sama kita jaga keselamatan kita bersama. InsyaAllah anda akan bersama dengan saya sampai jam 12. Nanti kita jam 10 malam kita ada rancangan Carta Ekspresi, dan insyaAllah selepas ini Kemuliaan Al-Mustafa. Kita dengarkan sekarang Sabian, Allahumma labbaik. Dulu kau pernah bermimpi temuinya di tanah suci. Kini kau kan pergi tunaikan panggilan ilahi. Datang dan katakan padanya di sana, di sana. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Dulu kau pernah bermimpi temuinya di tanah suci. Kini kau kan pergi tunaikan panggilan ilahi. Datang dan katakan padanya di sana, di sana. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Pergilah dengan hatimu, pergilah karena panggilan Tuhan. Tunaikan perintahnya, Allah akan menjagamu. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak.
inspirasi, euforia, Islam, semuanya di IKIM. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري Ya Allah, sihatkanlah tubuhku. Ya Allah, sihatkanlah pendengaranku. Ya Allah, sihatkanlah penglihatanku. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, inspirasi, euforia, Islami. IKIM Inspirasi Euforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Anda teman-teman, kan saya Faiz Haji Osman. Untuk rancangan setiap Khamis 9 malam, kita bawakan ekspresi IKIM malam ini dalam rancangan Kemuliaan Al-Mustafa. Kita nak cerita tentang kepribadian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan insya-Allah pada kali ini kita bawakan seperti biasa Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hazri Hashim Al-Bindani dah pun bersama dengan kita dalam talian waktu ini. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat kita Ustaz hari ini? Alhamdulillah saya. Alhamdulillah, insya-Allah kita dapat terus lagi ikuti pengajian ilmu kita, bicara kita, dan kini kita nak sambung lagi Ustaz. Kalau minggu lalu kita dah ceritakan tentang perjalanan di setiap lapisan langit itu baginda berjumpa dengan para nabi dan rasul, dan insya-Allah kita nak sambung lagi kisah munajat di Sidratul Muntaha. Untuk bahagian terakhir mungkin insya-Allah kita nak dengarkan kisah ini. Anda boleh terus menonton dekat Facebook dan YouTube. Nak kongsikan catatan, silakan, semoga menjadi mujadiah berpanjangan untuk kita insya-Allah. Ustaz, kita nak terus ikuti Kemuliaan Al-Mustafa kita, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bi khair. Terima kasih kepada Haji Faiz bin Haji Osman. Allah wa matta'allah bi sihatin wa afiyah. Para asatidzah kiram, ahbabullah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dapat rahmat dan keberkatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat, taufik, hidayah dan juga inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita dapat berudara sama-sama kita membicarakan tentang syaraful Mustafa, kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insan terpilih, makhluk terhebat, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ia dalam salah satu daripada kemuliaan yang telah yang disebutkan oleh Imam Izzuddin As-Salam As-Sulami di Dimashq Al-Masri dalam Hidayatus Sulami, ialah bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dijemput untuk bermunajat di Sidratul Muntaha, di Hadratul Qudsi, dan ia merupakan sebesar-besar anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, satu pemakluman buat seisi alam. Inilah seindah-indah dan semulia-mulia hamba Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sudah beberapa siri kita bicara berkenaan dengan munajat Sidratul Muntaha daripada Masjidil Haram, perjalanan demi perjalanan, masya-Allah ya, dan banyak komen-komen dan juga kita katakan ini mesej-mesej positif daripada kawan-kawan kita yang dapat mengambil ibrah pengajaran daripada peristiwa ini. Saya melihat peristiwa ini umpama lakaran perjalanan pulang seorang hamba dan seorang daripada kita yang sedang berjalan pulang juga, dan kita sudah semestinya inginkan pedoman-pedoman dalam kehidupan. Baik, alhamdulillah, dalam pertemuan kita yang lalu kita telah bercerita berkenaan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam dipertemukan dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam di langit yang ketujuh, dan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berpesan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan salamnya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqrib minni ummataka salam, sampaikanlah salam kepada umat wahai Muhammad, dan maklumkan kepada mereka bahawa syurga itu tanahnya sangat subur dan tanamannya ialah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula illa billahil aliyyil azim, ataupun juga dikenali dengan panggilan al-baqiyatus salihah. Itulah pesanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, supaya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
memperbanyakkan tanaman syurga. Dan tanaman syurga itu berbeza langsunglah dengan tanaman dengan tanaman dunia ni, Masya Allah. Siapa yang ucap sekali ucap ditanam sepohon, maka kata para ulama pohon kayu syurga tu berbeza 1000 kali ganda, berganda-ganda dah daripada pohon kayu di dunia ni, Masya Allah. Buah dia kita nak ambil pun dia datang sendiri. Disebut dalam Quran kutufu hadaniyah. Buah ni tangkai-tangkainya datang mendekati kita, Masya Allah. Jadi begitulah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya yang mendapat redanya nanti, Masya Allah. Dan pesanan Nabi Allah Ibrahim itu adalah supaya kita memperbanyakkan zikrullah, memperbanyakkan zikrullah. Baik. Dan itu juga kata para ulama, antara jawapannya kenapakah dalam banyak-banyak Nabi dan Rasul yang ditemui oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, hanya Nabi Allah Ibrahim sahaja yang berkirim salam kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itulah di dalam solat kita, maka kita juga dituntut untuk mengucapkan selawat dan salam kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, seolah-olah ia umpama jawaban balas umat ini buat salam yang telah disampaikan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kepada kita. Habibuna fillah, baginda sallallahu alaihi wasallam ketika mana di Sidratul Muntaha, Nabi kita juga melihat Jannatul Ma'wa. Indahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan yang Allah berikan kepada baginda. Kalau Nabi kita berbicara berkenaan dengan syurga yang pernah baginda lihat, berbeza dengan orang lain, para nabi yang lain. Kalau berbicara berkenaan dengan syurga, ia hanyalah apa yang mereka dengar sahaja daripada wahyu yang disampaikan kepada mereka. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah, baginda melalui sendiri, melihat sendiri bagaimana syurga dan kenikmatannya. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam ketika mana melihat syurga, begitulah juga dengan kubah-kubahnya. Maka pada ketika itu baginda sallallahu alaihi wasallam melihat bagaimana sungai-sungai yang begitu indah di dalam syurga, dan ia tertulis pula pada satu kubah bagaimana dengan hutang itu digandakan sampai 18 kali ganda. Satu sedekah digandakan kepada 10 kali gandaan pahala, tetapi hutang itu digandakan sampai 18 kali ganda. Masya Allah. Maka pada ketika itu baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, kenapa ini wahai Jibril, orang yang bagi hutang dia dapat pahala lebih daripada orang yang memberi sedekah. Masya Allah. Kenapa orang yang beri hutang dapat pahala lebih daripada orang yang memberi sedekah? Maka kata Jibril alaihissalam, kerana orang yang meminta-minta itu kadang-kadang dia meminta dalam hal keadaan dia masih lagi ada sesuatu. Dia ada tapi suka meminta-minta, ada yang macam tu. Tetapi orang yang berhutang itu adalah orang yang sudah tidak ada apa-apa, yang sungguh-sungguh mengharapkan bantuan, sehinggalah dia sanggup, kita katakan, menebus maruahnya dengan cara dia meminta untuk berhutang. Kita selalu baca hadis, tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Masya Allah. Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Itu perihal sedekah. Itu perihal sedekah. Tetapi kalau dalam perihal hutang, tangan yang menerima dengan tangan yang memberi sama. Sebab apa sama? Kerana orang yang berhutang adalah orang yang menjamin, membeli semula maruah dia dengan dia beri jaminan untuk membayar hutang. Berbeza dengan orang yang minta sedekah, maka dia minta diberikan sedekah, diberi maka habis begitu saja. Dia tidak ada, kita katakan, komitmen untuk menebus maruahnya semula. Tetapi orang yang berhutang adalah orang yang telah menebus maruahnya dengan jaminan untuk membayar semula hutangnya. Maka dengan sebab itulah orang yang membantu saudaranya, memberi hutang kepada saudaranya, diberikan ganjaran pahala yang lebih
Kenapa? Sebab Masya Allah, dalam sebuah hadis yang lain Nabi kita katakan, ya, man wassa'a ala akhihi, sesiapa yang meluaskan untuk saudaranya. Ni kalau kita baca dalam ya Adabul Mufrad bagi Imam Bukhari, bagaimana menceritakan tentang orang yang tidak menekan orang yang berhutang dengannya. Sehinggalah Masya Allah, apabila dia sampai waktu untuk membayar hutang, orang itu tidak mampu membayar. Ya, disebabkan mungkinlah kerana masalah yang dihadapi, tekanan hidup, masalah ekonomi dan sebagainya. Maka dia tak mampu untuk membayar. Maka orang yang memberi hutang itu dia luaskan kepada saudaranya dengan erti kata dia berikan penangguhan. Tak apalah, janji nak bayar Ramadan, tapi nampak gaya Ramadan pun dah dekat. Ya, tetapi dengan hal keadaan tak mampu nak bayar ni, tak apa kata dia. Ya, tangguh dululah. Tangguh dulu. Maka kata Nabi SAW, orang yang menangguhkan kutipan hutangnya pada saudaranya itu akan diberikan jalan pahala sedekah mengikut jumlah hutang yang dia berikan selama tempoh hutangnya tak dibayar. Contohnya, dia beri hutang seseorang RM3,000. Orang tu tak bayar disebabkan tak mampu nak bayar. Surrender, belum mampu lagi, Masya Allah. Maka pada ketika itu kata dia, tak apa, kita tangguh sampai Ramadan tahun depan. Bermaksud, dia akan mendapat falahu ajru sedekah di kulli yaum, bagi dirinya ganjaran pahala sedekah bagi setiap hari yang dilalui itu. Masya Allah, bukan mudah nak dapat ganjaran pahala sedekah sehari 3,000. Masya Allah, Tapi begitulah gambarannya betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala meluaskan pahala kepada orang yang memberi hutang dan membantu saudaranya yang lain. Tapi orang yang berhutang pula jangan dok ambil peluang. Jangan dok ambil peluang pula. Kalau mampu bayar, wajib bayar. Kerana menunaikan hutang itu merupakan satu kewajipan. Kalau tak mampu, maka boleh dengan penangguhan tadi satu kemuliaan dan kelebihan kepada orang yang memberi hutang. Yang tak tahan tu dia mampu bayar, Masya Allah, tapi tak bayar, itu yang letih tu. Nabi kita katakan khairukum ahsanukum qada'a. Sebaik-baik kalian ialah orang yang terbaik dalam membayar hutang. Sebaik-baik kalian, ni Nabi kita puji ni, sebaik-baik kalian orang yang terbaik dalam bayar hutang. Masya Allah, Faiz, dalam perjalanan pulang kita kepada Allah juga, hutang ni salah satu daripada perkara yang menakutkan. Sebab Nabi SAW tidak solatkan orang yang berhutang. Sampai begitu. Sampai begitu. Nabi tak solatkan orang yang berhutang. Maka Masya Allah, apabila dalam munajat Sidratul Muntaha ni salah satu topiknya ialah hutang, maka ia juga merupakan perkara yang perlu kita ambil maklum bahawa tiap-tiap orang daripada kita ada komitmen hutang. Dan pastikanlah dia bersedia untuk menebus hutang-hutangnya itu. Kenapa? Sebab jalan balik kita kepada Allah akan kabur nanti. Kalaulah sampai hutang-hutang kita tertunda dan tidak dibayar. Hatta kita lihat bagaimana dalam sirah Rasulullah SAW, Nabi kita katakan, sallu ala akhikum, sembahyanglah kalian kepada saudara kalian. Nabi kita tak solatkan disebabkan orang itu menanggung beban hutang. Sehinggalah salah seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya tanggung dan jamin semua hutangnya. Barulah Nabi kita melaksanakan solat. Masya Allah, indah sungguh persahabatan mereka. Sampai ke peringkat itu mereka sanggup untuk bantu saudara mereka, sebab mereka tak nak saudara mereka itu dalam kerugian, tidak disolatkan oleh Rasulullah SAW. Sebaik-baik kalian ialah orang yang membayar, yang terbaik dalam bayar hutang. Orang yang terbaik dalam bayar hutang yang pertama, dia tak tangguh-tangguh. Yang kedua, dia tunaikan tepat pada waktunya. Yang ketiga, kalaulah dia mampu bagi lebih, dia bagi lebih. Hutang yang kita maksudkan ni hutang adik-beradik, hutang dengan kawan-kawan, hutang dengan mertua, hutang yang macam tu yang orang selalu lupa ni.
Ya, kalau hutang bank ya dia tak lupa sebab apa? Kalau dia lupa pun bank tolong ingatkan. Ya. Saya Bank tolong Ustaz. ingatkan. Ya. Tak cukup dengan bank tolong ingatkan, lawyer tolong ingatkan. Ya. Itu yang menyebabkan dia tak lupa. Tapi hutang-hutang yang lain tu, hutang yang macam tu yang kita takut tu. Ya, yang kita kata macam tulis di tepi pantai, ya, datang ombak habis, masya-Allah. Ya, hutang yang macam tu yang dibimbangi. Kenapa? Sebab masya-Allah, asalkan nama hutang, kewajipan bayar tetap ada sampai bila-bila. Ya, maka kena bayar. Maka jangan duk buat-buat lupa. Ya. Orang yang terbaik dalam bayar hutang ialah orang yang masya-Allah, kalau dia ada lebih, dia bayar lebih. Dengan erti kata masya-Allah, dia pinjam 3,000 aja. Tapi waktu janji Ramadan nak bayar, bulan Ramadan datang bagi sampul. Nah, ni 3,000 yang saya pinjam dulu. Kemudian bagi lagi sampul pula. Ya. Yang ni terima kasih saya sebab dulu bantu saya. Masya Allah. Ya, terima kasih sebab bantu. Ya, sebab sunat bayar hutang lebih daripada apa yang kita pinjam. Ya, dalam bentuk ya, bukan kita katakan bunga, bukan kita katakan ya, bukan riba. Ya, ini sebagai hadiah, tak ada perjanjian apa pun dengan orang yang bagi hutang ni, kita nak bagi lebih. Ya, maka ia merupakan satu pemberian yang terbaik. Kawan punya seronok lah, dapat lagi sampul, rupanya dari RM5 je, alhamdulillah dapatlah lebih juga. Ya, lebih juga walaupun RM5, insya-Allah. Ya, jadi sebaik-baik orang, sebaik-baik kalian ialah orang yang terbaik dalam membayar. Baginda sallallahu alaihi wasallam juga pada yang ketika mana di Sidratul Muntaha, baginda diperlihatkan rupa malaikat Jibril yang sebenar. Buat kali kedua dalam hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril sebesar-besar makhluk Allah yang menutupi ufuk apabila jelmanya, ya, sehinggalah tidak ada sudut yang kelihatan kecuali dirinya. Maka pada ketika itu Jibril ni mempunyai 600 sayap, masya-Allah. Ya, makhluk Allah yang sangat indah. Pada saat itulah baginda sallallahu alaihi wasallam diselubungi pula dengan raf-raf yang hijau, iaitu awan-awan, kumpulan awan yang membawa baginda, dan Jibril pun berkata, anta wa rabbuka ya Muhammad, teruskan engkau wahai Muhammad. Di sinilah kita katakan satu contoh ya, guru yang hebat yang ditunjukkan oleh malaikat Jibril, di mana ya, Jibril alaihissalam mahukan kemajuan yang lebih kepada muridnya, walaupun ya, pada saat itu Jibril tidak lagi pergi, tetapi disuruh Nabi kita meneruskan perjalanan. Ya, seorang guru yang hebat ialah guru yang mahukan kecemerlangan yang lebih hebat kepada pelajarnya. Begitu juga akhlak dan kesopanan Nabi kita hebat. Balik daripada peristiwa itu pun Nabi kita masih lagi Nabi kita masih lagi bertaut dengan gurunya. Ya, saya dah mengajar sekolah, masya-Allah, 12 tahun mengajar sekolah. 15 tahun dah lebih kurang mengajar sekolah. Kadang-kadang pelajar-pelajar yang rapat dengan kita ni, waktu kita dah mengajar dulu budak-budak pandai. Tapi bila dia dah keluar sekolah, jumpa kat jalan, dia lari. Dia lari, masya-Allah. Ya. Dia tinggal guru dia. Ya. Nak tegur kita pun dia segan. Tetapi yang duk menegur kita, yang duk jumpa kita kat jalan, ya, yang sayang ke kita ni, masya-Allah, yang biasa-biasa, yang dulu-dulu kena marah selalu, ya, yang dalam kelas duk kena marah, duk kena beletik, ya, yang itulah yang akan kenal kita sampai bila-bila berustad, kalau kita jauh lagi. Tapi yang pandai-pandai ni semua lari bila jumpa, masya-Allah. Ya, jadi jangan buat macam tu. Ya, jangan buat macam tu. Tengok pada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan gurunya, sehinggalah sampai ke peringkat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke puncak kemuliaan pun baginda tidak meninggalkan gurunya. Baginda sallallahu alaihi wasallam dibawa ke Hadratul Kursi, tempat munajat terasing yang khusus buat dirinya, adalah untuk, masya-Allah, adalah untuk bertemu dan bermunajat kepada Allah. Perumpamaannya ialah bukanlah di situ tempatnya Allah bersemayam, tempat Allah duduk dan sebagainya. Sebab Allah Subhanahu wa taala memulakan surah Isra pun jelas dah. Allah sebut subhana, maha suci Allah. Bermaksud apa juga yang berlaku dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini, maha suci Allah daripada khayalan-khayalan, anggapan-anggapan yang tidak layak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seumpama kita katakan
Faiz sekarang sedang tengok saya, begitulah juga orang lain juga ya, di Facebook sedang tengok masing-masing di dalam handphone masing-masing. Tapi kalau pakai api pecah handphone tu ada ke saya dalam tu? Tak ada. Ya. Tapi boleh jumpa. Ya, boleh jumpa. Begitulah juga gambarannya kepada kita bahawa itu hanya tempat yang khusus untuk ya pertemuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seumpama kita bila nak buat haji, kita kena pergi Mekah. Ya, tak boleh ikut ajaran-ajaran yang pelik-pelik. Dulu ada satu ajaran buat haji di Pulau Pinang. La ilaha illallah. Ya, modal sikit aja buat haji di Pulau Pinang saja. Ya, dulu zaman dulu ni ada. Ya, ada buat haji di Pulau Pinang. Mana boleh buat tempat haji itu pasti di Mekah. Maka begitulah juga tempat munajat baginda itu. Kalau dengan Nabi Musa di Tur Saina tempatnya, maka Rasulullah SAW ya, mengatasi Sidratul Muntaha. Itulah tempat baginda SAW. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah SAW supaya Nabi kita meminta. Supaya Nabi kita meminta. Nabi Allah Ibrahim dah bersadah waktu Nabi kita nak naik. Muhammad, malam ni engkau bertemu Tuhanmu, mintalah sesuatu untuk umat kamu, ingat umat kamu. Nabi Ibrahim pesan, ingat umat. Nabi Ibrahim pesan, ingat kepada umat kamu. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam pada saat disuruh meminta, disebutkan dalam kitab Kifayatul Muhtaj, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyatakan apakah hasrat dan kehendak baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, kerana inilah gambaran ikhlasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dalam khidmat baktinya itu tidak mengharapkan apa-apa. Sampai suruh minta, tak tahu nak minta. Ada orang dia berkepit dengan ketua pengarah, dia berkepit dengan pengarah, dia berkepit dengan YB dan sebagainya. Pantang ditanya aja nak minta apa, Masya Allah tak sempat, kawan tu habis lagi bagi senarai panjang lah ni. Masya Allah punyalah banyak dia punya senarai kehendak tu, dia punya demand tu, Masya Allah. Tetapi dengan Rasulullah SAW, saat Allah Subhanahu wa taala suruh wahai Muhammad, mintalah. Pada saat itu Rasulullah SAW tidak meminta apa-apa. Baginda SAW asyik dalam munajatnya itu bermanja-manja dengan Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah kemanjaan itu keluar daripada mulutnya kata-kata, ya Allah, engkau telah memuliakan Nabi Allah Ibrahim dan memilihnya menjadi khalil. Engkau memuliakan Musa, dianugerahkan dia pula menjadi kalimullah, yang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Engkau memuliakan Sulaiman sehingga memberikan kerajaan yang tak diberikan kepada sesiapa pun selain daripada Nabi Allah Sulaiman, sehingga ditundukkan manusia, jin dan juga syaitan serta angin di bawah telunjuk pemerintahan Nabi Allah Sulaiman. Engkau memberikan kepada Daud kerajaan yang besar dan engkau lembutkan besi buatnya. Engkau mengajarkan Nabi Allah Isa alaihi salam Taurat dan Injil, dan engkau jamin keselamatan dia dan ibunya daripada gangguan syaitan. Engkau berikan juga kepadanya, ya Allah, kelebihan dapat menyembuhkan orang yang sopak, orang yang buta, bahkan menghidupkan orang yang mati dengan izinmu. Masya Allah. Allah suruh Nabi kita minta, tapi Nabi kita tak minta. Bahkan Nabi kita hanya menyebut-nyebut pemberian Allah kepada orang lain. Begitulah kata para ulama, bahasa kemanjaan. Kadang-kadang anak-anak kita yang ada anak ramai, tahulah anak-anak kita yang paling kecil, kadang-kadang bila kita tanya adik nak apa, adik nak apa, maka pada ketika itu dia tak minta apa-apa. Dia cuma kata abah dulu bagi abang macam ni, bagi angah macam ni, bagi kakak macam ni. Dia sendiri kita tanya dia nak apa, dia tak cakap apa. Kita nak kena fikir nak bagi apa kat dia ni supaya jadi istimewa. Supaya jadi istimewa disebabkan dia tak minta. Supaya pemberian itu sungguh istimewa, melebihi pemberian-pemberian yang telah diberikan kepada yang lain. Masya Allah.
Maka begitu hal keadaan kemanjaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keasyikannya pada malam itu sehingga Nabi kita tidak menyebut apa-apa permintaan baginda. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku memilihmu wahai Muhammad sebagai kekasih. Masya-Allah. Ittakhadtuka habibah. Ya, aku pilih engkau wahai Muhammad sebagai kekasih. Dan antaranya lagi ialah baginda sallallahu alaihi wasallam juga, ya Allah kata apa? Aku ya ampunkan daripadamu seluruh kesalahan-kesalahan. Dan begitulah juga aku angkat sebutanmu wahai Muhammad. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada nabi kita ya nama baginda akan disebut-sebut. Tidaklah disebut nama Allah kecuali dengan nama Nabi Muhammad disertakan juga. Ya, dalam azan kita sebut nama Allah, maka kita sebut juga nama Rasulullah. Dalam solat kita sebut nama Allah dan kita juga sebut nama Rasulullah. Dalam dua kalimah syahadah kita sebut nama Allah, kita sebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam banyak amal ibadah kita, masya-Allah. Begitulah Allah muliakan Rasulullah SAW sehinggalah wa rafa'na laka dzikra, kami meninggikan sebutan namamu wahai Muhammad. Begitulah juga Allah Subhanahu wa taala memaklumkan bahawa Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada baginda suatu penganugerahan yang tak pernah diberikan kepada mana-mana nabi yang lain. Yang pertama ialah sab'ul mathani, yaitu surah Al-Fatihah yang diulang-ulang bacaannya. Satu hari kita wajib baca 17 kali. Ini juga merupakan apa yang dimaklumkan kepada nabi kita, dia anugerahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anul azim. Sesungguhnya kami menganugerahkan kepadamu wahai Muhammad 7 ayat yang diulang-ulang dan Quran yang agung. Ya, ulama mengatakan sab'ul mathani itu ialah surah Al-Fatihah. Dan yang keduanya diberikan daripada bawah perbendaharaan Arash kepada baginda sallallahu alaihi wasallam pada malam tersebut dimaklumkan, yaitu khawatim Al-Baqarah, penutup surah Al-Baqarah, bermula daripada ayat amanar rasul sampailah fansurna 'alal qaumil kafirin. Itulah penutup surah Baqarah. Dan ini merupakan 2 ayat yang sangat istimewa sehinggalah disebut dalam satu hadis yang sahih dalam Sahih Muslim. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu meriwayatkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama malaikat Jibril. Ini bukanlah dalam peristiwa Isra Mi'raj. Cuma kita nak cerita tentang kelebihan surah Fatihah dan juga penutup surah Baqarah. Bermula pada amanar rasul tu. Maka kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama malaikat Jibril, tiba-tiba kedengaran pintu langit terbuka. Maka kata Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya wahai Muhammad, itu pintu langit yang tidak pernah terbuka. Selama ni tak pernah terbuka. Inilah kali pertama ia terbuka. Masya-Allah. Tiba-tiba turun seorang malaikat dan Jibril mengatakan, wahai Muhammad, ini juga malaikat yang kali pertama turun ke dunia ni. Sebelum ni tak pernah dia turun ke dunia. Khusus Allah utuskan ni untuk mengatakan, ibshir ya Muhammad bin Nurain, bergembiralah engkau wahai Muhammad dengan 2 nur. Bergembiralah engkau wahai Muhammad dengan nurain, dengan 2 nur, yaitu surah Al-Fatihah dan penutup surah Al-Baqarah. Tiadalah membacanya seorang daripada umat Nabi Muhammad ni yang baca surah itu illa kafatah, kecuali kedua-dua surah ini sudah menjadi, kita katakan, kecukupan buat dirinya. Masya Allah. Dia baca dua surah ni, yaitu surah Al-Fatihah dan penutup Al-Baqarah, 2 ayat yang dinamakan Nurain. InsyaAllah Allah akan sempurnakan keperluannya. Begitulah maksudnya. Maka dengan sebab itulah dua surah ini
digalakkan dan disuruh kita untuk membacanya ya pada setiap malam. Ya, sebelum kita tidur, ini di antara surah yang digalakkan untuk kita membacanya. Ya, para sahabat baca tiap-tiap malam tu bukan dia baca saja. Ya, tapi mereka ni orang Arab yang baca faham apa yang dia baca, apa yang dia minta. Maka dengan sebab itulah kalau kita selidiki dan kita kaji, sebab apa Nabi kita suruh baca 2 surah ni waktu malam? Ya, ulama mengatakan bahawa kerana itulah ikrar kehidupan kita ni. Ya, Allah anugerahkan hadiah yang hebat pada malam Isra Mi'raj ni. Nurain ni dibagi pada kita sebab inilah prinsip hidup seorang Muslim. Inilah prinsip hidup seorang Muslim. Ya, kawan-kawan kita yang mengaji biologi, ya, saya ada kawan-kawan yang mengajar biologi waktu kita di sekolah dulu. Dia kata, Ustaz tahu tak kenapa ya waktu malam sangat penting untuk kita ulang kaji balik subjek yang kita dah ajar siang hari. Ya. Sebab apa budak-budak ni disuruh baca setiap malam. Ya, apa yang dia belajar siang hari. Kerana pada malam hari otak kita ni melalui proses pemadaman memori. Ya, otak kita ni dia akan padam memori yang tak penting. Siang hari ada bergaduh dengan orang ke apa ke, malam harinya ya dia padam, esok baik balik. Sebab apa? Sebab dia padam dah malam ni. Lupa dah. Ya. Maka otak kita melalui proses pemadaman memori yang tak penting semuanya akan di-delete. File-file yang tak penting. Maka apabila kita nak otak kita ingat sampai selama-lamanya, maka kita hendaklah ulang. Ya. Perkara yang sama kepada otak kita supaya dia ingat. Yang ni memori penting yang tak boleh dipadam. Maka Masya Allah, sebab itulah Nurain ni dia suruh baca malam. Sebab para sahabat baca bukan dia baca macam kita baca begitu aja. Sahabat ni baca dengan faham. Amanar rasulu bima unzila ilaih. Rasul beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya. Dia ambil faham. Maka dia tahu itulah prinsip hidup seorang Muslim. Itulah yang diingatkan kepada otaknya setiap malam. Supaya Masya Allah, mereka jadi Muslim yang hebat. Disebabkan Masya Allah, mereka berpegang dengan 2 nur, 2 cahaya yang Allah berikan kepada kita. Dan ia merupakan peristiharan pada malam Isra Mi'raj. Saat Nabi kita munajat. Allah maklumkan 2 surah ni istimewa. Kerana dianugerahkan kepada baginda. Tak pernah diberikan kepada mana-mana Nabi yang lain. Kemudian baginda SAW dimaklumkan juga ya, bahawa sejak Allah menciptakan langit dan bumi lagi, sedari awal lagi dalam ketetapannya, Allah telah menentukan ya, kepadamu wahai Muhammad dan seluruh umatmu 50 waktu solat. Nabi kita pun terima. Ya. Lalu Nabi kita turun sampai pada Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim tak kata apa. Ya, Nabi Allah Ibrahim tak kata apa. Sampai pada Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa pun tanya, wahai Muhammad, apa yang kamu dapat? Ya, maka Nabi kita pun cerita kepada Nabi Musa syariat 50 waktu solat. Ya, syariat 50 waktu solat. Ya. Maka kata Nabi Musa alaihissalam, Muhammad, ya, aku ada pengalaman dengan Bani Israel yang gagah-gagah, yang hebat-hebat, yang kuat-kuat. Ya, hebatlah Bani Israel ni, tengok piramid besar mana. Ya, tengok piramid tu besar mana. Ya, hebatlah Bani Israel ni. Jadi mereka tak mampu. Ya, Bani Israel ni tak mampu. Pengalaman aku, kata Nabi Musa, Bani Israel ni tak mampu. Maka umat kamu lagi lah tak mampu, wahai Muhammad. Pergilah minta kurang, Masya Allah. Ya, minta diskam. Baginda SAW di sini kita lihat, Masya Allah, ya. Pagi tadi ada yang tanya, Masya Allah, ya. Semalam ada yang tanya, saya pun tak pernah terlintas soalan tu orang nak tanya, ya, pasal Isra Mi'raj ni. Dia tanya, kalau dah memang dah Allah nak syariatkan 5 waktu, buat apa pergi syariat 50 dulu? Ya. Kan Allah tu Tuhan yang maha mengetahui. Ya. Allah tahu umat ni mampu tak mampu. Kenapa yang pergi syariat 50 dulu? Ya, kemudian baru kurang. Ya. Kenapa tak potong untuk langsung jadi 5 aja? Kita pun nak termenung juga nak jawab macam mana. Ya.
Para ulama mengatakan bahawa disyariatkan 50 itu kemudian berlaku pengurangan demi pengurangan, ia merupakan banyak hikmah yang kita dapat ambil daripadanya. Banyak hikmah. Antara hikmahnya ialah yang pertama, bagaimana sifat tawaduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ni dah capai kemuncak kemuliaan lebih daripada Nabi Musa dah. Nabi Ibrahim pun tak tegur apa. Tiba-tiba sampai pada Nabi Musa kata, Muhammad pergi minta korang. Kalau Nabi kita pada malam tu buat sombong lah. You siapa nak tengok ai, masya-Allah. Contohnya lah. Kalau Nabi kita buat sombong macam tu, ai dah lebih pada you tau. No, orang yang lebih senior pada you pun tak tengok ai. Nabi Allah Ibrahim tak tengok. Tapi Nabi kita tak macam tu. Bahkan Nabi kita mengambil menunjukkan sikap yang sangat positif di mana baginda sallallahu alaihi wasallam menerima al-ulum bitajarrub, ilmu dengan pengalaman, masya-Allah. Menerima ilmu berdasarkan pengalaman orang lain, itu ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sifat merendah diri dan menerima nasihat daripada orang yang lebih orang yang lebih arif, orang yang lebih tahu. Dan begitulah juga peristiwa ulang-alik minta kurang itu, ia juga merupakan satu, kita katakan, kemuliaan tambahan buat Nabi Allah Musa alaihi salam. Bukan kita dah cerita dalam pengajian kita yang lepas macam mana bila Nabi kita melalui Nabi Musa menangis disebabkan dia dah tak ada peluang dah nak dapat kehebatan kemuliaan sebab dia dah berada di alam barzakh. Dia dah berada di alam barzakh, sedangkan Nabi Muhammad masih di alam dunia, masih ramai umat dia. Tetapi masya-Allah, pada malam itu menjadi hikmah apabila berlakunya ulang-alik minta kurang itu atas nasihat Nabi Musa. Nabi Musa juga dapat bahagian saham daripada nasihat tersebut. Begitulah kita katakan indahnya hikmah. Memang Allah Maha mengetahui yang nak diberi 5, tetapi ia menunjukkan betapa besarnya kasih sayang Allah kepada Nabi Muhammad dan kepada umat ini, sehinggalah walaupun dikurangkan sampai tinggal 5, tetapi kekal dengan pahalanya 50. Begitulah besarnya anugerah Allah. Dan solat inilah sebesar-besar anugerah pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Sesuai dengan kita katakan perjalanan pulang seorang hamba nak balik pada Allah ni, yang nak bawa kita apa? Ibadah kita. Solat kita, sembahyang itulah Mi'rajul Mu'min. Orang yang meninggalkan sembahyang, dia bukan hanya sekadar lakukan jenayah pada diri dia, tapi dia lakukan jenayah juga pada orang lain. Kenapa pula dia yang tinggal sembahyang buat apa jenayah pada orang pula? Nanti orang akan tanya. Imam Nawawi mengatakan ketika mana membicarakan perihal kenapa orang yang meninggalkan solat itu dihukum, Imam Nawawi mengatakan bahawa orang yang meninggalkan solat itu bukan hanya sekadar melakukan jenayah pada diri dia, tetapi dia juga buat jenayah terhadap orang lain. Kerana dia meninggalkan kewajipan yang Allah wajibkan atas dirinya setiap hari. Setiap hari kita ni 17 kali wajib doakan hidayah untuk orang lain. Ihdinas siratal mustaqim. Dalam sembahyang tu, ihdinas siratal mustaqim itu doa hidayah. Kita tak minta ihdini, kita minta ihdina. Untuk semua orang. Yang kedua, kita juga wajib untuk mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Salam sejahtera ke atas kami dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Maka ia juga doa kesejahteraan untuk semua umat Islam. Dan yang berikutnya, Masya Allah, kita juga wajib dalam sembahyang mengucapkan salam. Dan ucapan salam itu juga doa kesejahteraan. Dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmizi, disebutkan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah wal Khasa'il Mustafawiyah, daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib, apabila Sayyidina Ali ditanya berkenaan dengan solat siang Nabi SAW, maka Sayyidina Ali menyebutkan baginda mengakhirkan solatnya dengan ucapan salam kepada para malaikat muqarrabin dan juga kepada para salihin. Maksudnya apa?
ucapan salam dalam sembahyang kita itu juga adalah untuk kesejahteraan ummah ini. Maka dengan sebab itulah orang yang meninggalkan sembahyang, dia melakukan jenayah yang sangat besar. Ibadah solat inilah munajat kita yang membawa kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itulah perelokkanlah ibadah sembahyang itu. Sembahyang ni diperelokkan sedari wuduk lagi. Dari wuduk lagi diperelokkan dah. Dan begitulah juga saat kita melakukannya, lakukanlah dengan penuh ketenangan dan penghayatan tiap-tiap bacaan yang kita baca, supaya Masya Allah lebih dekat hati kita, tersentuh saat bersimpuh, kerana memahami apa yang dipintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda sallallahu alaihi wasallam bila sampai peringkat 5 aja, Nabi Allah Musa kata, Muhammad pergi minta lagi. Nabi kita ada batasnya. Baginda sallallahu alaihi wasallam merasakan, sudahlah wahai Musa, aku dah rasa malu dengan nak minta lagi pernah malulah. Maka pada saat itu diistiharkan pula dengan wahyu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, bahawa walaupun 5 yang dibuat tapi ganjaran pahala 10, ganjaran pahala tu jadi 50, disebabkan satu solat 10. Kemudian sesiapa yang berniat untuk melakukan kebaikan, belum melakukan kebaikan, dia dah dapat satu ganjaran pahala. Diisytiharkan juga khusus untuk umat Nabi Muhammad ni. Orang yang berniat nak melakukan kebaikan tapi dia tak buat lagi, dia dah dapat dah satu ganjaran pahala. Niat nak tahajud, nak tidur tu niat nak tahajud walaupun tak pernah terkejut, dapat pahala. Dapat pahala niat. Niat nak melakukan kebaikan walaupun dia tak buat, dah dapat pahala. Sekiranya dia melakukannya, maka digandakan sampai 10 kali ganda pula ganjaran pahala, Masya Allah. Dan sesiapa yang bercadang nak melakukan keburukan, tapi dia tak buat, maka dia juga dapat ganjaran pahala, Masya Allah. Dia bercadang nak melakukan keburukan ni, tapi dia tak buat, dia dapat pahala sebab tak buat. Kalau dia buat, maka hanya satu dosa saja yang ditercatat buatnya. Begitulah Allah lebihkan al-hasanat, kebaikan ke atas sayyiat. Supaya apa? Innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang banyak itu akan menghapuskan seluruh keburukan. Hababuna fillah, baginda sallallahu alaihi wasallam turut diiringi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam pada saat itu masih lagi berdampingan dengan gurunya, masih menunjukkan dirinya sangat memerlukan bimbingan gurunya. Sehingga Nabi kita pun mengadu, Nabi kita kata, wahai Jibril, ke waktu kita ziarah langit ni, semua orang sangat mesra menyambut kedatanganku, kecuali seorang aku tengok dia tak berapa nak manis muka. Ni kita cakap bahasa mudah lah, bahasa cerita. Tidaklah ayat Nabi kita macam tu, tapi ni bahasa cerita, penceritaan semula. Masya Allah. Maka Nabi kita merasakan ada seorang nampak macam tak berapa nak ceria. Kata Jibril alaihi salam, itulah malaikat Malik. Kalau dia nak senyum pun dia memang senyum pada kamu je lah. Sebab apa? Dia memang Allah ciptakan dia macam tu. Allah ciptakan dia dah memang macam tu. Tengok muka dia aja dah azab dah. Tengok muka dia dah azab dah tu, tak kira lagi. Dia campak masuk neraka, tak kira lagi dengar suara dia bagaikan halalintar. Tengok muka dia aja dah azab dah. Sebab apa? Memang Allah ciptakan dia macam. Kemudian Masya Allah, daripada langit kepada langit kepada langit, makin turun ke bawah. Para malaikat yang menemui baginda sallallahu alaihi wasallam juga berpesan-pesan. Ini juga anugerah malam Isra Mi'raj. Iaitu para malaikat berpesan-pesan, ya Muhammad, alaika bil hijamah wa'mur ummataka bil hijamah. Wahai Muhammad, hendaklah engkau berbekam dan suruhlah umatmu berbekam. Maka salah satu daripada cara perubatan yang dianugerahkan kepada kita dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ialah berubat dengan cara berbekam.
Nabi kita sebutkan dalam hadis yang lain, inna afdala ma tadawaitum bih al-hijamah. Sesungguhnya sebaik-baik cara berubat bagi kalian ialah berbekam. Dalam riwayat Muslim pula Nabi kita suruh, yang pertama ialah berbekam, yang kedua ialah minum madu, dan yang ketiganya barulah rawatan yang lain. Hababuna fillah. Begitulah kita katakan lakaran perjalanan ini lengkap sekali dengan package makannya pun ada, dengan perubatannya pun ada, amalan malamnya pun ada. Masya Allah, hebat sungguh perjalanan ini. Baginda SAW turun, Nabi kita menunggang borok, Nabi kita pun bergerak pulang. Baginda menyatakan kepada Jibril, aku bimbang orang tak percaya. Aku bimbang orang tak percaya ni. Dengan apa yang dialami oleh baginda ni, kalau dicerita Nabi kita bimbang orang tak percaya. Maka kata Jibril, jangan bimbang. Abu Bakar pasti percaya. Abu Bakar pasti percaya. Masya Allah. Maka Allah nak jadikan, kita katakan tanda-tanda sebagai bukti nyata Nabi kita sungguh diisrakan pada malam tersebut. Baginda SAW melalui satu kabilah, tiba-tiba untanya terkejut sampai berlari patah kaki. Kemudian sekumpulan orang pula Nabi kita nampak mereka sedang mencari unta mereka yang hilang. Tiba-tiba mereka mendengar suara Rasulullah SAW memaklumkan unta mereka sekian-sekian ada di mana. Masya Allah. Maka dalam kalangan mereka bercakap-cakap, rasa macam suara Muhammad. Yang lain kata, mana ada Muhammad di Mekah ni, jauh pada Mekah ni. Kemudian Masya Allah, baginda SAW juga melalui satu kawasan khemah yang ada air padanya. Maka Nabi kita singgah dan minum bekas air tadi. Satu bekas air dalam mangkuk, Nabi kita pun minum. Sehinggalah orang yang tuan mempunyai air tadi tu heran. Airnya habis tetapi tak tahu siapa. Tak ada dengar bunyi pedagang yang singgah, orang musafir yang singgah, tetapi airnya habis. Kat sinilah kadang-kadang Masya Allah orang-orang yang menggunakan logik akal saja tapi tak mengambil ilmu secara talaqi. Kadang-kadang dia kata cerita Isra' Mi'raj, jangan cerita Nabi curi air orang. Kan tu cerita Nabi singgah minum curi air orang. Sebenarnya bukanlah Rasulullah SAW mencuri, tetapi kita kena tengok bila berbicara tentang Nabi kita, masyarakat Arab, kita kena tengok pada sosio budaya masyarakat dia. Orang Arab ni sangat pemurah kalau dalam bab air. Itu yang kita tengok kat mana-mana di Mekah pun air sabil merata ada. Air sabil lah kan. Di jalan-jalan semua ada air sabil. Orang Arab memang masyarakat yang sangat pemurah pada air. Dan mereka sebab apa? Air ni susah dapat. Maka dengan sebab itulah orang yang menyediakan air kepada orang yang sangat mulia dan dimuliakan. Maka dengan sebab itulah kalau di Mesir sekalipun Masya Allah, musim panas saja di tepi-tepi jalan akan diletakkan kendi-kendi air yang banyak. Siapa pun yang lalu di situ boleh minum. Siapa yang lalu pun boleh minum sebab air itu halal. Disediakan memang untuk orang yang lalu minum. Jadi tak ada, kita pun boleh minum. Tak ada bila kita pergi pegang kendi je, tak boleh Melayu, tak boleh minum ni, harap aja. Tak ada macam tu. Tak ada macam tu. Dia bukan kedekut macam kita ni. Jadi orang Arab ni dia pemurah dalam air ni. Maka dengan sebab itulah bila cerita kata Nabi kita minum air malam tu, yang menghairankan orang itu ialah tak ada dengar orang singgah, tiba-tiba air itu kering. Itu saja yang diheran. Bukan dia duk cari-cari siapa curi air dia. Bukan. Dia hanya hairan kerana tak ada orang singgah, tapi airnya memang kering. Memang diminum orang. Begitu. Sampailah Nabi kita SAW di Masjidil Haram. Kemudian berlakulah sebagaimana yang berlaku. Waktu Nabi kita termenung, datang Abu Lahab tanya. Kemudian Nabi kita pun cerita baginda pergi ke Baitul Maqdis, perjalanan yang sangat jauh, maka gemparlah seluruh penduduk Mekah. Abu Lahab pun tawarkan nak panggil semua orang dengar cerita Nabi. Bukan senang nak panggil orang zaman tu. Zaman kita ni tak apalah. Sebab ada mikrofon, ada speaker, ada apa.
Zaman tu ada orang nak tolong jerit, panggil lah, silakanlah dia nak panggil. Ya. Dia nak panggil. Zaman kita tak apalah, ya, mudah. Tilam lama tukar baru seorang aja, lalu satu taman dengar. Ya. Satu taman dengar, Masya Allah. Ya. Seorang aja. Ya. Zaman tu bukan ada lagi alat tu. Ya. Jadi kawan nak panggil. Ya, panggil lah. Maka Nabi kita pun bercerita. Ada yang kebingungan. Ada yang tak percaya. Ada yang mengatakan kali ni susah dah Muhammad. Sebelum ni cerita kamu kami boleh terima lagi. Tapi yang ni minta maaf lah. Payah dah kami. Payah dah nak terima kali ni. Maka pada ketika itu mereka cuba meracuni Abu Bakar. Abu Bakar, no, kamu percaya ke Muhammad sedang bercakap di Kaabah, no? Dia semalam pergi Baitul Maqdis dan pagi ni dah balik sini. Kamu percaya ke? Abu Bakar kata, sungguh ke Muhammad cakap macam tu? Sungguh. Kalau sungguh lah. Percaya. Sebab apa? Sebab berita yang dia sampaikan kepada aku lebih daripada tu pun aku percaya. Masya Allah. Ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka pada ketika itu didatangkan pula, Abu Bakar pun datang, orang ramai pun makin datang, orang yang pernah pergi ke Baitul Maqdis pun datang. Mereka tes Nabi kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang memang tak nak Nabi jawab. Memang tak nak Nabi jawab. Ya, Muhammad kalau sungguh berapa jendela masjid? Muhammad kalau sungguh berapa tiang masjid? Muhammad kalau sungguh kamu pergi arah mana? Ya, mimbar dia, Masya Allah. Ya, Nabi kita masuk sekali ya pun. Bukannya masuk berkali-kali. Kita yang masuk tiap hari masjid kampung pun orang tanya berapa pintu kita nak kejap dulu nak kira balik. Baru nak kira balik. Ini Nabi kita pergi sekali ya. Tetapi Masya Allah, fasya Allah, kehendak Allah, malaikat Jibril datang dan malaikat Jibril pancarkan gambaran Masjid Baitul Maqdis itu sehingga Nabi kita dapat menghitung jendelanya, tangganya, pintunya, tiangnya, mengikut soalan mereka. Di sini satu ilmu besar Tuhan bagi pada kita sebenarnya dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Apa dia? Malaikat Jibril makhluk daripada cahaya itu memancar image. Sampailah sahabat-sahabat kita yang ada kat rumah sekarang ni pun duk tengok image saya dalam handphone pun. Inilah teknologi yang sebenarnya dah ada dalam peristiwa Isra' Mi'raj Tuhan bagi pada kita. Ya, Allah dah beri pada kita, Masya Allah. Ya, umat Islam ni hebat. Ya, Allah beri ilmu ni lebih awal daripada yang lain lagi. Tapi sebab kita mungkin tak kaji, kita alpa dan leka, maka orang lain dapat tu. Dan begitulah juga, Masya Allah, pada saat diuji, Nabi kita dapat jawab semua. Maka mereka tanya, kalau sungguh wahai Muhammad kamu pergi, kat mana rombongan kami? Jawapan kamu memang tepat ke semuanya. Semua betul. Tapi kat mana rombongan kami? Kalau sungguh kamu pergi mesti ada selisih. Maka Nabi kita pun cerita tentang unta yang patah kaki. Baginda pun cerita tentang unta yang hilang. Baginda juga cerita tentang bekas air yang diminum baginda. Maka bila balik kumpulan ni, orang ramai pun nunggu dan tanya mereka satu persatu. Semuanya mengiyakan dan memperakui sungguh sebagaimana yang Nabi kita katakan. Maka pada saat itu tidak ada lagi hujah yang boleh mematikan hujah kebenaran baginda kecuali dengan cara yang licik, dengan mereka menuduh Nabi kita sebagai tukang sihir. Begitulah yang telah tuduhan yang dilemparkan. Orang yang beriman bertambah kuat keimanannya. Mereka yang engkar akan lebih jauh keengkarannya dan jauh daripada Rasulullah SAW. Maka benarlah Allah katakan, ya, wa ma ja'alna ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Apa yang diperlihatkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam pada malam itu, kejadian yang dialami oleh baginda itu adalah satu fitnah besar, ujian besar kepada seluruh umat manusia. Itulah lebih kurangnya yang dapat kita kongsikan dalam cerita munajat di Sidratul Muntaha. Kita mengharapkan kesudahan kita ialah semuanya dapat balik pada Allah. Macam mana Allah perjalankan hamba-Nya, dan di hari akhirat juga Allah akan panggil, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah engkau tergolong dalam kalangan hamba-Ku, masuklah engkau ke syurga-Ku. Maka kita semua nak bawa diri kita
menjadi hamba Allah. Terima kasih banyak pada kawan-kawan yang buat catatan dan sebagainya. Masya Allah, saya meriah dengan catatannya, dan sapaan-sapaan yang telah yang diucapkan. Terima kasih banyak. Allah. Saya jazakumullah khair Ustaz untuk perkongsian kita kali ini. Kita bawakan kisah munajat di Sidratul Muntaha ini, panjang kisah perjalanan ini, dan terima kasih atas catatan semua, dan semoga menjadi jariah berpanjangan untuk kita, dan insya-Allah banyak pengajaran-pengajaran yang boleh kita ambil ibrah daripada kisah perjalanan agung Isra dan Mi'raj ini. Kita ambil perhatian bersama, dan insya-Allah semoga kita dapat dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kisah-kisah yang disampaikan ini, insya-Allah. Ustaz, ada kesempatan kita jumpa lagi Ustaz. Terima kasih untuk ilmunya. Semoga terus diberikan kesihatan yang baik, dipelihara dalam kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Ustaz, jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Buat anda terus ikuti kami IKIM Inspirasi Inforia Islami. Rancangan Kemuliaan Al-Mustafa kembali semula Khamis 9 malam dan ulangannya pada hari Sabtu jam 9 malam di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Dengarkan IKIM di Perlis 89.0 FM hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. daripada kami di Politeknik Tuanku Said Sirajuddin Perlis. Tawaran istimewa kepada agensi-agensi pelancongan di Malaysia. Kini Radio IKIM mengadakan promosi package travel dalam tempoh terhad. Jom rancakkan kembali perniagaan anda dan rebut peluang ini. Khas buat 25 syarikat yang terawal. Percuma slot bual bicara. Menarik kan? Ingin buat tempahan? Boleh. Hubungilah kami sekarang 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan pada 16 hari bulan setiap bulan. Dari kecil, ayah adalah segalanya bagi saya. Apa yang ayah buat, saya pun buat. Ayah minat melukis, saya pun minat. Ayah suka manisan, saya pun suka. Ayah suka makan apa saja, saya pun sama. Sehinggalah ayah didapati tidak lagi sihat seperti dulu. Kini, saya memilih gaya hidup serta pemakanan yang lebih seimbang. Begitu juga dengan ayah. Untuk nasi, kami memilih beras Faizah Taj Mahal. Ia lebih sesuai untuk kami sekeluarga. Amalkan gaya pemakanan yang lebih sihat dari sekarang. Beras Faizah Taj Mahal, kurang kanji serta tinggi serat. Sedekah merupakan amalan yang paling dituntut dalam Islam. Ayuh kita berinfak melalui kempen infak Telaga Kemboja oleh Pertubuhan Ar-Rasyid. Pertubuhan ini telah berjaya membantu ramai umat Islam di Kemboja yang tiada akses air bersih. Mereka sangat memerlukan bantuan anda. Bantulah menyumbang di www.infaktelagaarrasyid.com. Saya ulang, di www.infaktelagaarrasyid.com. InsyaAllah pahala dan rezeki yang berkekalan menanti anda kelak. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kita mungkin tidak mampu menjadi ulama, tetapi kita boleh bantu lahirkan lebih ramai generasi ulama. Ayo kita bersama Ruwaq Jawi, sebuah hub pendidikan percuma di Kahirah, Mesir yang melahirkan generasi ulama dengan membantu berinfak kepada dana pembelian bangunan Ruwaq Jawi sekarang di www.danapembangunanruwaqjawi.com. Saya ulang, di www